STMPKV Shah Alam telah diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia sebagai pusat bertauliah untuk 9 kursus kemahiran vocational. Kursus-kursus kemahiran yang ditawarkan adalah Batik Production Operation. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Normalisa, Ketua Panitia Batik Production Operation. Kursus Batik Production Operation mempunyai 11 orang tenaga pengajar dan mempunyai 4 buah kelas. Kapasiti bagi setiap kelas adalah seramai 5 hingga 8 orang. Jumlah pengambilan murid bagi setiap tahun adalah seramai 10 hingga 16 orang. Bagi kursus pembuatan batik ini, murid-murid akan mempelajari kursus kemahiran pembuatan batik lukis, batik terap, batik cetak dan batik kontemporari. Selain itu, murid juga akan mempelajari kemahiran penyeliaan, kemahiran belanjawan dan kemahiran mengurus aset dan inventory. Murid yang mengikuti kursus ini akan mempelajari kesemua kemahiran ini dalam tempoh 3 tahun. Murid yang telah berjaya dalam kursus ini boleh mendapat pekerjaan di kilang-kilang atau industri batik. Selain itu, murid yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan boleh menghasilkan produk secara kecil-kecilan di rumah. Hairdressing. Hai, saya Cikgu Mazia, merupakan Ketua Panitia Kursus Hairdressing atau Dandanan Rambut. Kursus Hairdressing menawarkan sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Murid-murid yang mengikuti kursus ini akan belajar di sekolah ini selama 2 tahun. Bilangan tenaga pengajar bagi kursus ini adalah seramai 7 orang. Kapasiti kelas bagi kursus ini adalah sebanyak 3 kelas yang mana setiap kelas adalah seramai 8 orang murid. Untuk pengetahuan semua, kursus ini ditawarkan kepada murid perempuan. Murid yang mengikuti kursus hairdressing akan mempelajari tentang khidmat nasihat pelanggan, mensyampu rambut, menstyle rambut, merawat rambut dan kulit kepala, penyelenggaraan salon dan peruncitan produk salon. Untuk pengetahuan semua, murid-murid yang mengikuti kursus ini juga berkebolehan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan khidmat rambut yang terbaik kepada pelanggan dan menguruskan salon dengan baik selaras dengan keperluan pasaran. Murid-murid yang telah menamatkan pembelajaran dalam kursus ini boleh menyambung pembelajaran ke akademi-akademi rambut yang terdapat di pasaran dan murid-murid juga boleh terus bekerja di salon-salon yang terdapat di pasaran di Malaysia khususnya. Oleh itu, saya berharap agar semua murid yang mengikuti kursus hairdressing atau dandanan rambut ini dapat menamatkan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dengan jayanya. Furniture Production Operation. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ketua Panitia Kursus Pembuat Perabot ingin mengalu-alukan pelajar-pelajar ke bengkel kita. Bengkel pembuat perabot mempunyai 6 orang guru dan mempunyai kapasiti sebanyak 50 orang pelajar. Jadi setiap tahun kita akan mengambil semaksimum mungkin pelajar-pelajar yang ingin belajar membuat perabot. Jadi pelajar-pelajar yang mohon masuk ke bengkel ini akan belajar membuat, memasang perabot, kerja-kerja kayu dan apa-apa sahaja kerja berkaitan dengan kayu. Jadi hasil-hasil
pembelajaran pelajar akan dipamerkan dan pelajar-pelajar dapat membawa pulang barang-barang yang telah mereka siapkan sendiri. Pelajar-pelajar yang mempelajari subjek ini akan dapat melanjutkan pelajaran mereka ke IPT, ada yang ke Giat Mara, ada yang ke Politeknik. Banyak prospek-prospek lain yang tersedia untuk pelajar-pelajar tersebut. Kilang-kilang dan kedai-kedai juga amat berminat dengan pelajar-pelajar pembuat perabot. Diharap ramai pelajar dapat belajar membuat perabot dengan bersungguh-sungguh dan berjaya dalam pelajaran masing-masing. Single phase electrical installation and maintenance. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Abdul Mubin bin Osman, wakil dari program SPE di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Mungkin ibu bapa ataupun murid-murid sedang bertanya, apakah itu program SPE? SPE bermaksud Single Phase Electrical Installation and Maintenance, atau dalam bahasa Melayunya adalah kursus pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa. Dan secara mudahnya kita boleh kata ini adalah kursus pendawaian elektrik ataupun wiring. Kami mempunyai tenaga pengajar yang terlatih di dalam bidang pendawaian elektrik yang kesemuanya mempunyai pengalaman melebihi 10 tahun. Bilangan tenaga pengajar bagi program ini adalah seramai 5 orang, di mana kami mempunyai satu kelas tingkatan 4 dan satu kelas tingkatan 5. Jumlah pengambilan MBK untuk kursus Single Phase Electrical ini setiap tahun adalah seramai 8 orang. Di akhir kursus, setiap murid akan menguasai lukisan elektrik. Murid juga dapat melaksanakan pendawaian pemasangan elektrik satu fasa ataupun secara mudahnya kita panggil wiring. Kemudian murid juga dapat membuat pengujian serta penyelenggaraan bagi pendawaian elektrik. Murid juga akan mampu membaik pulih peralatan elektrik satu fasa, dan akhir sekali murid akan mampu membuat pemasangan motor satu fasa. Selepas lulus program ini, murid akan mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2, di mana dengan sijil ini murid boleh bekerja di dalam bidang elektrik, khasnya dalam bidang pendawaian. Jika murid ingin memilih untuk menyambung pelajaran selepas tamat kursus, murid boleh memilih institusi yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia bagi tahap 3. Syarat-syarat kemasukan murid berkebutuhan khas ke program ini adalah: yang pertama, mestilah tidak buta warna. Yang kedua, mereka mesti mampu mendengar arahan secara lisan. Dan yang ketiga, mereka mampu berkomunikasi secara lisan. Mudah kan? Jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ketiga-tiga kriteria ini, anda dijemput untuk mengikuti program Single Phase Electrical Installation and Maintenance. Food preparation and production. FPP. Apa itu FPP? FPP adalah Food Preparation and Production.
Kursus ini diterajui oleh 7 orang guru yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Bilangan kelas di dalam kursus ini adalah sebanyak 3 buah kelas dengan kapasiti seramai 8 orang murid bagi setiap kelas. Kadar pengambilan murid adalah di antara 8 sehingga 16 orang murid setiap tahun. Siapa murid kami? Murid kami terdiri daripada murid bermasalah pembelajaran dan juga murid bermasalah pendengaran. Tempoh pembelajaran adalah selama 2 tahun. Murid akan mengikuti pembelajaran secara teori dan juga amali di mana murid akan melakukan aktiviti secara hands-on. Terdapat 9 unit kompetensi yang harus dilengkapi dan dikuasai oleh murid. Antara yang akan dipelajari oleh murid adalah penyediaan sarapan pagi, penyediaan hidangan utama, penyediaan pembuka selera, penyediaan pencuci mulut dan juga lain-lain. Sekiranya murid berjaya terampil setiap penilaian kerja khusus dan juga penilaian akhir, murid akan ditauliahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2. Ke mana hala 7 murid selepas itu? Sekiranya murid berjaya terampil setiap penilaian kerja khusus dan juga penilaian akhir, murid boleh menyambung SKM ke peringkat yang lebih tinggi di kolej-kolej kerajaan ataupun kolej swasta yang menawarkan kursus SKM kepada MBK. Selain itu, murid juga boleh menceburi alam pekerjaan dengan syarikat-syarikat yang menawarkan latihan dan seterusnya menyerap murid sebagai pekerja seperti McDonald dan juga Ion Malaysia. Dan dengan kemahiran yang diperolehi murid sepanjang 2 tahun di SMPKVSA, murid juga boleh menceburi bidang keusahawanan. Saya, Nur Rehan binti Ali, Ketua Panitia Food Preparation and Production, dengan ini mengalu-alukan semua murid di luar sana untuk menyertai panitia kami. Desktop Publishing. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Farhani Fatihah binti Nora Zahar. Saya merupakan guru Desktop Publishing. Dalam kursus Desktop Publishing ini, kami mempunyai seramai 12 orang tenaga pengajar. Pengambilan murid bagi setiap tahun bagi kursus Desktop Publishing ini bergantung kepada kekosongan setiap kelas. Sepanjang berada dalam kursus Desktop Publishing ini, murid-murid akan didedahkan dengan grafik dan percetakan. Contohnya seperti ilustrasi, button badge, penghasilan map, penghasilan poster, penghasilan komik dan letterhead. Untuk memohon kursus Desktop Publishing ini, kami memerlukan seorang pelajar yang pandai melukis dan kreatif. Setelah tamat tempoh pengajian dalam kursus Desktop Publishing ini, murid-murid berpeluang melanjutkan pelajaran di Institut Latihan Perindustrian dan kolej-kolej swasta yang menawarkan Sijil Kemahiran Tahap 3. Harapan saya bagi anda yang mempunyai bakat boleh memohon untuk menyertai kami di SMPKV dalam kursus Desktop Publishing. Ladies Dressmaking. Hai, salam semua. Nama Cikgu Nurul Izzati binti Ahmad Nasir. Cikgu daripada kursus Ladies Dressmaking. Hari ini, Cikgu ingin memperkenalkan tentang kursus Ladies Dressmaking, iaitu salah satu kursus yang terdapat di SMPKVSA. Selain daripada Ladies Dressmaking, kursus ini juga dikenali sebagai kursus pembuatan pakaian wanita tahap 1. Untuk pengetahuan semua, untuk kursus ini terdapat 8 orang tenaga pengajar dan juga 4 buah kelas.
2 daripada kelas tingkatan 4, manakala 2 lagi daripada kelas tingkatan 5. Untuk makluman semua, kapasiti untuk pengambilan setiap murid pada setiap tahun adalah seramai 16 orang murid. Jadi, untuk satu kelas, maksimum kemasukan bagi satu kelas adalah 8 orang. Walaupun setiap tahun pihak panitia menerima banyak permohonan daripada pihak luar, daripada murid-murid luar untuk memasuki kursus ini, kami terpaksa memilih yang terbaik seramai 16 orang sahaja setiap kali pengambilan. Untuk pengetahuan semua, kursus ini antara salah satu kursus yang diminati oleh pelajar-pelajar perempuan. Tetapi kami juga mengalukan kedatangan murid-murid lelaki. Untuk Ladies Dressmaking, kami mempunyai 5 kompetensi unit. Jadi keseluruhan murid-murid akan menjahit selama 2 tahun adalah sebanyak 11 pasang baju. Nampak macam banyak bukan? Tetapi murid-murid akan berjaya menyiapkan dan menghasilkan semua 11 baju tersebut dengan bimbingan dan bantuan daripada tenaga-tenaga pengajar kami yang berkemahiran dan berkelayakan. Ini terbukti dengan 100% kelulusan SKM selama 15 tahun berturut-turut. Bagaimana pula sekiranya murid-murid dah habis belajar? Jangan risau. Selepas tamat belajar di SMPK VSA, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran anda di peringkat yang seterusnya. Contohnya untuk SKM tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Banyak tempat yang murid-murid boleh sambung pelajaran iaitu seperti di IKBN, di Politeknik, Giat Mara, Inpens dan banyak lagi. Jadi, untuk ini cikgu mengalu-alukan kedatangan murid-murid baharu kursus Ladies Dressmaking. Kursus Motorcycle Maintenance and Servicing. Kursus Motorcycle Maintenance and Servicing atau lebih dikenali sebagai MMS mempunyai 9 tenaga pengajar yang akan mengajar sebanyak 4 kelas tingkatan 5 dan tingkatan 4. Setiap tahun hanya 12 hingga 13 orang sahaja kapasiti murid yang akan diambil. Di sini anda akan diajar bagaimana untuk membaiki dan menservis motosikal. Hasilnya, murid akan dapat membuat pembaikan penuh pada motosikal seperti baru keluar dari kilang. Dari segi prospek pekerjaan, anda semestinya boleh menjadi mekanik di bengkel-bengkel ataupun memulakan perniagaan anda sendiri. Jadi, jika anda berminat dengan kursus ini, jom sertailah kami. Dan HVAC, Single Phase Air Conditioning Equipment. Saya Cikgu Nurul Syuhada binti Samsudin selaku Ketua Panitia khusus HVAC iaitu Heating, Ventilation, Air Conditioning, Installation, Servicing, Troubleshoot and Repair. Bilangan tenaga pengajar bagi kursus ini adalah seramai 5 orang. Seorang guru perempuan iaitu saya dan juga 4 lagi guru lelaki. Kapasiti kelas bagi kursus ini adalah sebanyak 16 orang dan jumlah pengambilan bagi setiap kohort masih lagi kita kekalkan sebanyak 16 orang. Kemampuan dan kebolehan setiap murid yang kita perlukan dalam kursus ini adalah mereka boleh membaca, mengira dan menulis. Kita juga melihat daripada aspek kebolehan mereka melakukan kerja-kerja kemahiran dalam bidang khusus HVAC seperti penggunaan alatan tangan yang minima.
hasil pembelajaran murid sepanjang berada di dalam kursus ini, mereka dapat bekerja ataupun dapat menjalankan pemasangan penyaman udara secara bersendirian ataupun secara berkumpulan, dan juga dapat menservis, membuat baik pulih penyaman udara di mana-mana, sama ada di sekolah ataupun di tempat-tempat luar. Prospek kerja dan masa depan mereka pula selepas habis daripada kursus ini, kebanyakan pelajar bekerja di bidang penyaman udara itu sendiri. Sama ada mereka bekerja di kilang-kilang ataupun ada juga yang bekerja secara mengikut syarikat-syarikat swasta memasang penyaman udara. Dan ada sesetengah pelajar juga mereka sambung belajar di institut latihan kemahiran seperti ILP, IKBN, Politeknik dan sebagainya. Secara keseluruhannya, peluang dalam bidang HVAC ini sebenarnya besar, sama ada mereka sambung belajar ataupun mereka boleh bekerja dalam bidang HVAC itu sendiri.